kita akan mendekati pasangan ini, seorang individu ini, seorang lelaki yang pernah ataupun masih sedang melalui tahap pemulihan kerana beliau adalah seorang pesakit kanser payudara. Dan bersama kita hari ini saya perkenalkan Encik Mat Fairul Abdul Rahman dan juga isterinya Puan Siti Sapiah Hassan Basri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana meluangkan masa. Dan pastinya apa yang kita fahamkan telah pun diagnos atau mengenal pasti hanya pada tahun lepas dan telah pun pada peringkat tahap keempat. Ya, betul. Jadi mungkin boleh menceritakan sedikit sebanyak bagaimana permulaannya, bagaimana terdetiknya perasaan itu yang okey, rasanya kena jumpa dengan doktor ni kerana rasa macam dah tak kena, mungkin rasa tak selesa. Mungkin nak kongsikan permulaan itu. Dia permulaannya saya anggap benda ni macam bisul mula-mula pasal dia mengeras. Jadi saya biar dalam satu masa tu anak saya ni dia membaling satu objek mainan yang keras yang dah pecah tu kena kat sini. Dan masa itulah dia berdarah dan berbau. Dia sudah jadi luka. Yeah. Dan kemudian dalam masa 2 minggu, 3 minggu benda tu dia merebak. Baik. Nah, time tu lah pergi ke hospital balik dan cuci apa semua, doktor cakap dia tak boleh nak detect sama ada bisul ataupun kanser lagi time tu. Pada ketika itu, apabila Puan menyedari dapatnya mungkin kemungkinan itu kan, apa perasaan Puan? Kita melihat mungkin bukan nak dikatakan stigma ataupun kita menganggap kanser payudara ini biasanya pada wanita, tetapi pada ketika ini suami pula ada kemungkinan untuk mempunyai kanser ini. Perasaan Puan pada ketika itu? Okey, masa saya tahu dia, sebelum tu kita tak tahu lagi dia diagnosed as a breast cancer sebab waktu tu saya dekat nak due dah for the delivery baby untuk yang fourth punya lah, yang untuk yang keempat. Yeah. So masa tu kita tipulah saya cakap waktu tu kita tak ada komplikasi, maksudnya kita daripada segi macam pencanggahan pendapat kan. Even masa tu saya cakap doktor suruh macam doktor kata kita tak tahu tentang ni, so ini sel apa ke, so saya tipulah saya tak terima impact yang macam besar pada saya. Even sekarang pun sebenarnya even macam orang kata waktu PKP ni macam yalah kita punya daripada sumber pendapatan ke apa, tapi pada saya mungkin sebelum ni pun sebenarnya dia dah tak kerja start daripada tahun 2018. So saya dah terbiasa dengan hidup kerja seorang, dia jaga anak. So mungkin dari segi dia bagi tekanan daripada segi emosi ataupun kita punya mentality, sebab saya tak tahu kalau dia tak ada macam mana kita tak tahu siapa yang akan take care kita punya 4 orang anak tu kan. Mungkin pada setengah orang macam seorang lelaki memang perlu ada tanggungjawab, memang perlu bekerja. Ada ke macam kita title kita biasanya kita cakap super mom lah dekat rumah ke apa ke kan. Tanggungjawab tu mungkin pada lelaki ke pada perempuan ke, pada saya fair and square lah. Mungkin waktu macam ni diuji ke apa kan. Betul. Cuma daripada segi penerimaan tu saya tak boleh 100% terima sebab kita pun, sebab saya muskil. Saya mindset saya bukan kanser ni, bukan kanser. So saya fikir positif, mungkin bukan kanser. Until lah 20 hari bulan 1 tahun 2020, waktu tu saya lepas 8 hari delivery baby, saya punya anak yang keempat 12 hari bulan 1. Waktu tu memang doktor kata memang dia kena bagi tahu juga yang ini memang actual breast cancer. Ya Allah. Keperatusan adalah 1 dalam 100,000. Itu pastinya tamparan yang sangat besar juga baru melahirkan anak, dan pastinya ini perkabaran ini. Kita bersama dengan rakan tugas saya juga yang ingin menanyakan antara soalan kepada kalian berdua. Ali Iskandar, pertanyaan bagi Encik Fairul ataupun Puan Sapiah? Okey, saya tertarik dengan yang Encik Fairul dapat tahu selepas insiden yang membabitkan anak perempuan yang melompat ke atas dada, kemudian kesan kesakitan berapa selepas itu kan. Maknanya sebelum itu memang tidak ada rasa sakit langsung? Tak ada. Dia memang ada bengkak di mana-mana? Dia membengkak dekat payudara ni, tapi dia tak ada rasa sakit apa-apa pun. Okey, dia cuma membengkak saja. Ketika bengkak itu ada sebarang syak yang itu mungkin kanser, ataupun adakah Cik Fairul tahu sebelum ini adanya kewujudan kanser payudara dalam kalangan lelaki? Saya memang tak fikir yang tu kanser sebenarnya. Pasal saya ingat kan macam salur darah kita ni macam terhimpap. Mungkin akan menjadi satu macam bisul ke apa nanak situ.
Saya hanya tunggu untuk macam tunggu mata, macam bisul ada mata dia. Ya. Tunggu itulah, tapi dia makin lama tak ada juga tumbuh. Dia masih mengeras membesar. Dan sampailah anak saya yang nombor 2 tu, dia baliknya mainan yang dah pecah tu kena kat situ dan luka. Dan masa itulah benda tu dia merepak dengan cepat. Dan berbau. Sejarah keluarga, ada ke yang mempunyai sebarang kanser payudara, kanser yang lain? Tak ada. Tak ada. Jadi Encik memang yang pertama dalam keluarga? Ya, betul. Kita difahamkan yang telah pun melalui proses kemoterapi, radioterapi. Jadi macam mana perjalanan itu setakat ini? Doktor mengatakan adakah terdapatnya mungkin risiko selepas ini? Ada yang dikongsikan doktor? Tak ada. Macam ni? Radioterapi sebab saya pun maklumkan kenapa doktor tak buat kemoterapi sebab maksud saya macam sedia maklum kemoterapi ni dia memang sinonim untuk kanser lah. Tapi doktor sarankan one of the doktor pakar lah dekat yang Putrajaya tu, dia kata dia sarankan sebab husband saya dia nampak daripada segi antibody imun. Kalau kita tengok secara luaran kita memang tak tahu yang dia tu adalah cancer patient in the stage 4. Tapi doktor kata since you punya husband masih lagi berdaya, masih lagi kuat, so kita tak galakkan kemoterapi. Sebab apa? Kemoterapi ni aliran melalui darah yang dia akan masukkan ubat. So dia lakukan radioterapi 5 kali sesi dan alhamdulillah lah setakat ni kita nampak daripada segi mungkin daripada berapa mungkin berbelas-belas diameter dia punya kebesaran. So sekarang dia dah mengecut lah daripada sebab saya dressing hari-hari. So saya nampak dia ada perubahan untuk tu. Dia puan yang memang menjaga dan melihat setiap perubahannya itu. Baik, Ali? Ya. Sofia, saya rasa saya perlu tanya soalan. Apabila individu dalam kalangan orang sekitar, terutamanya ahli keluarga kita, dapat kanser kan, mungkin kanser lain tu senang untuk dimaklumkan, tapi tentang kanser payudara lelaki ni, bagaimana apabila ahli keluarga dan kenalan terdekat bertanyakan, adakah terus memaklumkan ataupun di awal-awal tu mungkin sukar sedikit untuk berkongsi tentang perkara ini? Memang saya tuan diamkan je dulu. Kenapa begitu? Untuk macam tentang dia punya bulan 1 baru tahu kan, so kita tak revealkan ataupun kita tak expose pada ahli keluarga. Sebab ada juga orang tanya kenapa semua tu bengkak ke apa ke, kita cuma anggap benda tu adalah bisul yang kita punya mindset kita tak nak terlebih. Sebab mentaliti masyarakat kita bila breast cancer dikaitkan dengan perempuan, so bila lelaki jadi, so benda tu mereka rasa macam kemusykilan ataupun keadaan tu sangat-sangat sukar dipercayai. So sebab tu saya cakap dengan husband, macam even orang datang melawat ke apa kan, betul ke bang kau ada breast cancer kan? Kan breast cancer untuk perempuan. So mentaliti kita, mentaliti masyarakat tu yang sebenarnya kita kena ubah. Sebab husband saya satu, dia tentang dia punya kesihatan, dia bukan ambil mudah, tapi dia lebih maksudnya dia lebih rasa macam untuk responsibility dekat anak. So sampai dia punya kesihatan pun dia abaikan. Contohnya macam kita orang duduk 2 orang dekat KL ke apa kan, sebelum ni sebenarnya daripada tahun 2018. Tapi benda tu kita anggap, oh okey ni biasa, tak sakit. So apa yang kita sedia maklum, kanser ni adalah silent killer. Yang kita tak tahu sebenarnya dia dah pergi ke organ-organ yang lain. Sebab tu dia diagnose as stage 4. Jadi apabila berlakunya segala ini, bagaimana kalian berdua sebagai ibu bapa, pasangan suami isteri, memberi tahu anak-anak inilah keadaan, situasi, kondisi ayah. Macam mana bagi tahu tu? Untuk memahami anak sekecil 6 tahun saya rasa agak sukar. Sebab dia tak mengerti apa-apa lagi. Dia orang tak tahu apa-apa. Yang dia orang tahu ayah sakit ataupun macam ayah luka, ayah macam kadang-kadang benda tu berbau ayah bau busuk ke apa kan. Kita nak apa? Terangkan dekat dia orang akan ambil masa. So kita cuma cakap ayah sakit, doakan ayah supaya sembuh. So itu je yang kita boleh bagi tahu. Sebab anak sekecil tu dia tak tahu keadaan kita macam mana, kita punya perjalanan hidup susah ke apa ke, dia tak tahu. Yang dia tahu mungkin tak cukup makan ke apa ke, menangis, ataupun tak dapat itu ini menangis. Itu je dia orang tahu. So kalau kita nak terangkan dekat dia pun mungkin daripada segi kita punya pergaulan lah dekat rumah. So macam mana cara kita komunikasi. Okey. Ada sebarang usaha ataupun ikhtiar untuk mendapatkan rawatan alternatif ataupun tradisional apabila dapat tahu
dapat kanser? Tradisional. Ada yang juga pelawa saya untuk pergi ke Kedah, Kuala Selangor untuk buat perubatan macam ni. Tapi saya macam tak yakin untuk buat benda ni semua pasal yang ni, penyakit ni dah kita baik kita ikut prosedur yang hospital punya saja. Daripada kita ikut untuk tradisional ni, saya macam tak confident betul lah untuk buat. Maksudnya di awal-awal tu memang perubatan alternatif ni bukan option yang utama lah, bukan pilihan utama. Bukan. Okey, baik. Kita difahamkan kanser payudara ini adalah pada stage 4 atau tahap 4 dan kita difahamkan itu adalah satu tahap yang sangat menakutkan. Ya, betul. Jadi apabila bertemu dengan doktor ataupun masih melalui rawatan dan sebagainya, adakah doktor memberikan sebarang jangkaan ataupun mungkin pendekatan yang mungkin lebih berbeza untuk menjaga kesihatan diri dan sebagainya? Ada dikongsikan oleh doktor? Masa tu saya ada juga tanya sebab saya curiosity nak tahu macam mana, maksud saya macam jangka hayat suami, maksudnya bukan saya macam nak minta dia pergi, tak. Ya, maksud of kita course, dah tahu apa yang kita boleh rancang in the future. So saya cakap dengan doktor pakar masa tu, doktor ada tak macam estimation bila sebenarnya mungkin dalam tempoh tertentu, sebab kita fikir stage 4 dekat nak macam tak tahulah, mungkin waktu itulah waktu yang mungkin final, dah mungkin gelap jalan ataupun jalan yang kita nak lalui. So doktor kata satu je, you need to macam kita punya mindset sebenarnya untuk pesakit kanser ni, sebenarnya mindset dia. Bila kita ada mindset yang kuat untuk jadi fighter untuk kanser, benda tu kita akan lawan. Sebab tu doktor macam terkejut. Dia punya even 5 kali sesi radioterapi, dia punya bengkak tu sangat-sangat drastik tau, dia mengecut. So doktor tanya, awak ada ambil ubat-ubat lain ke side effect? Memang secara jujur ni dia tak ada ambil ubat-ubat lain, cuma pemakanan, daripada segi pemakanan macam daging, susu, gula, adalah gamat ke apa ke, barang-barang yang kita terima feedback daripada pesakit kanser tolong elakkan. So 4 jenis makanan tu dia memang dia dah stop semenjak yang dia diagnose as cancer. So itulah saya cakap macam daripada segi dia punya pemakanan ke apa ke tu, doktor kata you jangan fikir yang ada jangka, contohnya dalam 6 bulan ke 12 bulan ke, you fikir macam mana cara untuk kita konsistenkan daripada segi kawalan. Kanser ni adalah daripada kawalan kita sendiri. Pemakanan. Saya suka perkataan itu. Kanser itu adalah daripada kawalan kita tersendiri. Bukan kita maksudnya hilang kawalan dan sebagainya. Kita ingin tanyakan juga daripada segi membuatkan diri itu, sedangkan kita dah tahu kita adalah menghidap kanser stage 4, tahap 4. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, tetapi Encik mampu untuk kekal positif, untuk buat perubahan dalam diet dan sebagainya, masih cuba untuk berjuang pada ketika ini. Dia boleh kongsikan macam mana dapat inspirasi tersebut? Saya tengok anak-anak saya, saya tengok family saya, dan satu je saya ingat Allah. Benda ni datang pun daripada Allah, dan saya mohon pun daripada Allah. Kuatkan diri saya supaya saya terus lagi berjuang untuk hidup. Kerana anak-anak saya pun semua kecil-kecil lagi. Jadi dengan diri saya, aku tak boleh mengalah dengan penyakit ni. Mungkin Allah beri aku ujian ni untuk aku terus berjuang untuk hidup. Dan aku ni bukanlah orang yang pertama yang mengidap penyakit kanser ni. Kekuatan untuk melihat wajah anak-anak, isteri yang tersayang di sebelah pun kuat orangnya untuk mengharungi, untuk memberikan sokongan melalui tempoh yang sukar ini. Puan, kalau boleh saya tanyakan, saya minta maaf kalau mungkin agak sensitif dan sebagainya. Dia pun pernah tak terasa macam nak mengalah kerana dia bekerjanya juga, Puan, yang juga melihat situasi seperti ini dengan anak 4 orang yang masih kecil lagi. Pernah tak terasa, I cannot take it, this is too much? Pernah tak? Tipulah saya cakap tak pernah. Banyak kali dalam tempoh saya 2015 saya kahwin dengan dia sampailah 2020. So orang cakap di awal 5 tahun perkahwinan tu banyak sangat dugaan. Banyak kali macam kita give up. Lepas tu lagi macam
mentaliti masyarakat luar. Dia kata macam wife yang kerja, husband duduk rumah. So mentaliti masyarakat yang membuatkan kadang-kadang kita sendiri tekanan. Betul. Even kita tak tertekan pun waktu tu, tapi macam ada benda-benda daripada anasi luar yang macam push. Sebab tu saya rasa saya cakap banyak kali, saya rasa macam kadang-kadang kita lepaskan marah ke apa ke pada anak-anak, macam kita give up. Sampai satu masa manusia ni ada hadnya. Tapi bila masa saya fikir sampai bila saya nak macam ni, ataupun sampai bila saya tak nak terima hakikat ni. Sampai satu masa sebenarnya Tuhan bagi asbab saja nak kita reda dengan dia punya ujian, dan dia akan ada kemanisan selepas tu. Sebab tu mindset saya setkan ini untuk masa dia. Saya tak tahu bila masa saya tua nanti macam mana pula keadaan saya. Allah SWT. Okay, Sofia. Ya, Ellie. Saya nak tanya kepada kedua-dua pasangan. Setakat ini anak mungkin belum faham apa situasi yang berlaku, dan adakah suatu hari nanti akan dikongsikan juga, sebab yalah, mungkin perkara ini kita bercakap tentang zaman yang pengkisahan seseorang ataupun sesuatu keluarga tu mendapat perhatian media, kemudian menular di media sosial. So sekarang ini muncul di kaca TV. Mungkin bila anak membesar tiba-tiba tertonton video ni di YouTube dan sebagainya, dan mungkin akan tanya kenapa tak beritahu pun sebelum ni kan. Jadi adakah bersedia untuk memaklumkan kepada anak apabila mereka besar sedikit nanti ke, atau macam mana? Untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya pun macam ada buat diari, macam diari perjalanan macam husband, mungkin daripada waktu dia sakit, lepas tu waktu kita alami masalah, mungkin daripada segi nak uruskan dia, daripada segi bila dia diagnose. So mungkin satu hari nanti, kalau contohnya sekarang dia tak memahami, tapi mungkin satu hari nanti bila kita explain dekat dia perjalanan macam mana ayah macam ni, macam mana, tak tahulah dia sempat, maksud saya macam jumpa ke tidak ke, itu semua urusan Tuhan. Tapi dari segi macam mana kita nak terangkan dia, ataupun mungkin satu hari nanti dia tengok dekat YouTube ke apa ke, itu gambar ayah tu gambar umi, kenapa. So benda tu buat masa sekarang pun anak saya dah ada juga macam faham, macam ayah luka, ayah sakit, tapi dia tak tahu apa itu kanser tu kenapa. So daripada segi itulah, so mungkin dia boleh baca diary ke apa ke untuk satu masa nanti. Mungkin sekarang ini dia tidak memahami, tapi saya seorang yang mempercayai bahawa anak kita ni sebenarnya bijak. Dia tahu apa yang sedang berlaku, walaupun sekecil-kecil mana. Bila melihat puan mungkin memberikan ubatan, merawat tuan dan sebagainya, mereka tak pernah mungkin cuba nak membantu ke, tanya-tanya. Mesti ada kan? Ada. Dah ada juga ambil ubat, ambil apa, tolong juga. Tu saya cakap budak mungkin tak reti macam kita as a matured person, macam orang yang matang untuk meluahkan kita punya emosi. Betul. Budak daripada segi perlakuan dia, ambil barang itu, ambil barang ini, kadang-kadang dia segi nak tolong tahu, tapi pada kita macam rimas lah, biar kita buat sendiri ke apa kan. Daripada segi itu dia tunjukkan, mungkin daripada segi emosi dia tak boleh luahkan. So sebab tu kadang-kadang bila apa-apa kita punya perbuatan ataupun perlakuan, communication kita antara suami isteri ada yang macam negatif ke apa, kita jangan dedahkan pada dia orang. Mungkin pada kita dia tak faham. Sebenarnya waktu itulah dia adapt benda-benda yang kita lakukan dekat hadapan dia orang. Ali nak tanyakan soalan? Ya, saya tertarik dengan penjelasan yang diberikan tentang bagaimana keluarga ini menghadapi dan menjalani kehidupan sebegini. Seolah-olah macam mahu tidak mahu kena hadapi juga, dan anak-anak pun juga dibawa bersama dalam berhadapan dengan situasi ini. Dan ini kita yang mendengar ni rasa satu keluarga yang sedang menghadapinya dengan penuh kematangan. Dan adakah itu juga dilihat sebagai satu asuhan kepada anak-anak yang luar daripada kebiasaan? Kalau perkara ini tak jadi, mungkin penerimaan dan kematangan mereka itu berbeza, Puan dan juga Cik Fairul, ya. Cuma batas saya tu macam untuk bawa anak-anak pergi ke taman, macam ayah-ayah lain untuk kejar-kejar dia orang ni, saya tak dapat nak buat macam tu. Bila saya berlari, benda ni akan mengganggu. Dia akan sakit dan akan berdarah. Jadi saya macam terbatas untuk lepaskan dia orang main dekat taman-taman, kena perhatikan seorang-seorang. Kalau anak seorang kita boleh perhatikan, kalau anak dah 3-4 orang ni, kita bawa dia orang ke taman, masing akan macam suka, gembira, tengok tempat tu ada permainan, dia akan pergi berterabur. Jadi kita punya nak kejar salah seorang tu saya tak dapat. Jadi saya kontrol dia orang dalam rumah saja. Kena buat dalam PKP ni lah.
bagaimana sekalipun saya melihat kalian berdua, Cik Mat Fahrul dan Puan Siti Sapiah sebagai antara dua individu pasangan yang sangat-sangat kuat, ibu bapa yang sangat kata steady, yang sangat kukuh, yang memang ada untuk anak-anak. Kita pastinya faham yang bantuan juga dialok-alokkan oleh orang ramai, dan kita akan siarkan antara nombor akaun ini yang kita ingin anda semua rakyat Malaysia kita bersama-sama untuk menghulurkan bantuan. Pastinya Encik Fahrul masih melalui proses rawatan. Ya, betul. Kita sentiasa mendoakan kesembuhan selepas ini. Ini adalah akaunnya, nombornya, anda boleh hulurkan bantuan anda untuk kelangsungan kehidupan mereka selepas ini. Anak 4 orang, pasti kena fikirkan juga bagaimana kelangsungan mereka nak masuk sekolah dan sebagainya. Jadi kami betul-betul mendoakan kalian berdua kekal dan terus kuat. Eli Iskandar. Ya, kita pun sama mendoakan sebab ini cerita inspirasi juga sebenarnya bagaimana mereka berhadapan dengan situasi ini. Dan pastinya kalian juga ada harapan dalam kalangan mereka yang terkesan dengan penceritaan kalian, kemudian ingin menghulurkan sumbangan. Apa yang boleh dipesan kepada mereka semua? Baik. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa berkongsikan kisah yang sangat betul-betul dekat dan hati. Dan Eddie, dia ada soalan ya? Okey. Saya tak tahu apa pesanan kepada mereka yang terkesan dengan kisah ini dan mahu menghulurkan sumbangan. Okey. Sebelum tu maksud saya macam sebelum ni lah, sebab sedia maklum kita punya maksud saya dia punya story ni ada masuk daripada segi surat khabar, daripada segi TV. So sesiapa macam nak daripada segi kami macam untuk meringankan sebab bantuan daripada sebab saya pun kerja seorang. So tapi sebelum hulurkan bantuan, maksud saya kalau macam nak kenal pasti bantuan tu disalurkan dengan betul ke tidak, boleh saja hubungi kami sendiri. So kadang-kadang kita, maksud saya dengan keadaan sekarang kan, dunia sekarang banyak sangat daripada segi tipu ke apa ke. So kalau contoh siapa-siapa penderma ke apa ke nak bagi bantuan dari segi itu, direct contact dengan kami pun boleh. Kalau macam nak tahu daripada segi macam untuk salur ataupun mungkin nak beli barang daripada segi ubatan ke apa ke, boleh je direct pada kami sendirilah. Baik. Kita ucapkan terima kasih kepada kalian berdua kerana sudi meluangkan masa bersama kita. Pastinya ini adalah satu penceritaan yang cukup kukuh untuk memberitahu lebih ramai lagi yang lelaki juga, kaum lelaki juga mempunyai risiko mendapat kanser payudara, dan mungkin pendekatan kita itu untuk melakukan pemeriksaan dan sebagainya perlu ditingkatkan untuk kedua-dua jantina. Kita ucapkan terima kasih meluangkan masa kepada Encik Mat Fahrul Abdul Rahman dan juga Puan Siti Sapiah Hassan Basri kerana sudi menceritakan sesuatu yang cukup dekat dengan hati ini.